Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Washita. Cikgu ingin mengucapkan kepada semua pelajar-pelajar SPM, STKM dan kepada semua yang akan menghadapi peperiksaan, jangan putus berharap, teruskan berdoa, teruskan mengulang kaji tanpa henti. InsyaAllah kejayaan bakal menjadi milik anda semua. Ingat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kelas pada hari ini bagi perniagaan tingkatan 5, bab 1 pengurusan sumber manusia, bahagian kedua bagi kandungan asas mengikut dokumen penjajaran kurikulum. Bagi subtopik 1.3 aplikasi peranan pengurusan sumber manusia dan 1.6 mencipta struktur organisasi. Kita akan lihat terlebih dahulu hasil pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mengaplikasikan peranan pengurusan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan yang mampan, dan yang kedua bagi subtopik 1.6 mencipta satu struktur organisasi dalam sebuah perniagaan. Kita lihat contoh perniagaan yang mengaplikasikan peranan pengurusan sumber manusia. Yang pertama, Maybank. Maybank adalah merupakan institusi perbankan yang terbesar di Malaysia sejak 1960 lagi ketika diasaskan, dan menawarkan perkhidmatan seperti perbankan pengguna untuk perniagaan, perbankan korporat dan perkhidmatan perbankan swasta. Makna kata ini adalah produk-produk yang ditawarkan kepada pelanggan dalam bentuk perkhidmatan, ya. Dan Maybank memiliki lebih daripada 374 buah cawangan dan mempunyai cawangan luar negara serta mempunyai 2,700 mesin automatic teller. Kita lihat seterusnya bagaimana Maybank mengaplikasikan pengurusan sumber manusia, ya. Kejayaan Maybank menjadi sebuah perniagaan yang mampan kerana bergantung kepada kecekapan dalam pengurusan sumber manusia melalui yang pertama, kita boleh lihat di sini latihan peningkatan dan kemahiran dan pembangunan pasukan. Yang kedua, membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran. Seterusnya ada pemantapan budaya profesional dan menggalakkan kreativiti dan inovasi. Dan seterusnya, pemberian insentif yang munasabah dan membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni. Pada kelas sebelum ini, pada video sebelum ini, cikgu telah menerangkan 9 peranan pengurusan sumber manusia. Okey, jadi kita akan lihat bagaimana Maybank mengaplikasikan peranan pengurusan sumber manusia dalam operasi perniagaan. Okey, yang pertama, latihan peningkatan kemahiran. Kita lihat di sini, Maybank menjalankan program kompetensi dan praktikal untuk tenaga kerja bagi menambah kemahiran dan kebolehan pekerja, dan pembangunan pasukan. Kita lihat di sini, Maybank mengaplikasikan dengan mengadakan latihan penginstitusian yang menggabungkan antara kerajaan dan swasta bagi membangunkan pasukan dan perkongsian kemahiran pekerja. Okay, seterusnya, peranan pengurusan sumber manusia membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran. Kita lihat di sini terdapat penilaian dalam proses pembangunan prestasi pasukan, terdapat saluran email untuk membolehkan pekerja peringkat bawahan menyampaikan idea kepada pengurusan atasan, dan terdapat juga sesi dialog mingguan dalam talian untuk pekerja bawahan menyampaikan buah fikiran dan pendapat mereka kepada pengurusan atasan. Okay, itu peranan yang seterusnya. Kita lihat lagi dalam operasi perniagaan Maybank, terdapat peranan pengurusan sumber manusia, pemantapan budaya profesional. Okay, kita lihat di sini, diadakan program kepimpinan di kalangan pengurusan untuk menambah baik tata cara pengurusan daripada pihak atasan kepada pihak bawahan. Dan di sini menggalakkan kreativiti dan inovasi, di mana perniagaan ataupun perkhidmatan Maybank menumpukan pembangunan kreativiti dan inovasi, bakat baru dan dalam aspek kemahiran menyelesaikan masalah dan kepintaran matematik contohnya.
Kita lihat lagi bagaimana Maybank mengaplikasikan peranan pengurusan sumber manusia. Kita lihat ada pemberian insentif yang munasabah. Buktinya di sini terdapat skim ganjaran seperti peluang pembangunan dan kerjaya dan pemberian faedah kepada pekerja. Dan peranan seterusnya membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni. Di mana Maybank mengamalkan konsep Tiger, di mana mewujudkan persekitaran kerja dalaman yang positif supaya pekerja akan lebih produktiviti apabila bekerja dalam keadaan yang selesa. Seterusnya kita lihat contoh perniagaan yang kedua yang mengaplikasikan peranan pengurusan sumber manusia, iaitu Pro2. Pro2 adalah perusahaan automobil kedua selia Berhad yang mana menjual kereta buatan Malaysia, kereta buatan tempatan, dan merupakan pengeluar kenderaan bagi jualan kenderaan tertinggi dalam negara sejak 2006. Dan Pro2 telah ditubuhkan pada tahun 1993 dan keluaran pertama adalah Pro2 Kancil pada Ogos 1994. Kita lihat bagaimana Pro2 mengaplikasikan peranan pengurusan sumber manusia dalam operasi perniagaan Pro2. Kejayaan Pro2 berkembang menjadi perniagaan yang mampan kerana kecekapan dalam pengurusan sumber manusia melalui yang pertama, Pro2 menyediakan penghuraian dan spesifikasi tugas. Kita lihat kat sini. Seterusnya terdapat pembahagian dan pengkhususan kerja yang membolehkan pekerja-pekerja mengikut kemahiran dan keupayaan. Dan di sini terdapat latihan simulasi, teknikal dan praktikal yang diberi kepada pekerja. Jadi apakah peranan pengurusan sumber manusia yang diaplikasikan? Kita lihat. Yang pertama, bagi spesifikasi tugas dan pembahagian kerja adalah peranan dalam keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak pekerjaan dan spesifikasi tugas. Manakala untuk latihan simulasi adalah latihan peningkatan kemahiran. Seterusnya kita lihat untuk pengamalan perniagaan Pro2. Program mentor-mentee dan pembelajaran kendiri diwujudkan untuk perkongsian pengetahuan secara profesional. Dan keadaan ini secara langsung menggalakkan budaya kerja sama dan sepasukan dalam mencapai KPI. Jadi apakah peranan pengurusan sumber manusia? Jawapannya adalah membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran. Sebab ada keyword di sini, program mentor-mentee dan budaya kerja dan sepasukan. Seterusnya kita lihat bagi perniagaan Pro2. Sistem pengurusan sumber manusia memantau keperluan pekerja dalam organisasi, keperluan pekerja melalui pangkalan data bagi memastikan proses pengeluaran tidak terganggu. Kemudian keperluan pekerja diatasi menerusi carta penggantian, pengambilan pekerja secara luaran atau mempromosikan pekerja dalaman. Jadi apakah peranan pengurusan sumber manusia yang diaplikasikan? Jawapannya adalah keperluan pekerja, merekrut pekerja dan kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas. Seterusnya kita lihat terdapat pelan penambahbaikan prestasi pekerja yang dilaksanakan oleh Pro2 melalui ganjaran dan insentif yang diberikan untuk menarik pekerja berprestasi lebih cemerlang, khidmat nasihat dan kaunseling, dan terdapat juga hubungan harmoni antara majikan dan pekerja diwujudkan untuk memastikan pekerja mematuhi perubahan dasar, prosedur dan peraturan yang ditetapkan organisasi. Jadi kita lihat peranan apa yang diaplikasikan. Yang pertama tadi, penambahbaikan prestasi pekerja adalah pemberian insentif yang mudah, sabar, dan untuk khidmat kaunseling adalah untuk peranan prestasi pasukan. Bagi hubungan harmoni antara majikan dan pekerja adalah peranan membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni. Baik, kita lihat seterusnya bagi subtopik.
1.6 mencipta satu struktur organisasi dalam sesebuah perniagaan. Struktur organisasi ni apa maksudnya? Adalah menunjukkan cara pembahagian setiap tugas dan tanggungjawab dalam kalangan pekerja. Kita dapat 5 struktur organisasi bagi memenuhi keperluan perniagaan. Kita lihat di sini kita ada struktur organisasi berdasarkan fungsi, struktur organisasi berdasarkan produk, yang ketiga berdasarkan geografi dan wilayah, yang keempat berdasarkan pelanggan, dan yang kelima berdasarkan matriks. Kita teruskan. Untuk struktur organisasi yang pertama berdasarkan fungsi. Bagi struktur organisasi ini digunakan secara meluas kerana mudah dibentuk dan dipraktikkan, dan struktur ini menempatkan individu mengikut kemahiran dan kepakaran dalam fungsi tertentu. Jadi pekerja akan ditempatkan mengikut kelayakan mereka, mengikut bidang tugas yang dikuasai oleh pekerja. Kita lihat di sini, pengurus atasan adalah diketuai oleh pengurus besar, dan di bawah kita ada bahagian fungsian kewangan, ada bahagian fungsian pemasaran, dan bahagian fungsian pengurus sumber manusia. Seperti mana yang kita belajar dalam bab 4 tingkatan 4 tahun lepas, terdapat 11 bahagian fungsian dalam perniagaan. Jika perniagaan tersebut bersaiz besar, maka bahagian fungsiannya akan jadi banyaklah. Tapi kalau perniagaan tersebut bersaiz kecil, kebiasaannya akan digabungkan dalam satu jabatan. Ini jenis struktur yang pertama. Kita teruskan yang kedua, struktur organisasi berdasarkan produk. Berdasarkan produk adalah kebiasaannya diamalkan oleh perniagaan berskala besar yang menjual ataupun mengeluarkan pelbagai jenis produk. Individu bekerja mengikut pengalaman dan kemahiran dalam produk. Kita lihat di sini contoh. Pengurus atasan adalah pengurus besar. Kemudian ada pengurus produk A, pengurus produk B dan pengurus produk C. Kebiasaannya struktur organisasi ini diamalkan oleh contohnya syarikat Nestle, syarikat pengeluar makanan. Jadi pelajar ingat ya, keywordnya adalah mengikut ke pengalaman dan kemahiran. Seterusnya kita lihat yang ketiga, struktur organisasi berdasarkan geografi dan wilayah. Diwujudkan berdasarkan kawasan pasaran, berdasarkan kawasan pasaran yang menjadi fokus syarikat, dan memerlukan sejumlah kaki tangan yang besar di ibu pejabat bagi penyelarasan jabatan di pelbagai wilayah. Sebab struktur organisasi ini melibatkan kawasan pasaran yang lebih daripada satu, jadi bilangan pekerjanya akan jadi lebih ramai. Kita lihat di sini contoh diketuai oleh pengurus besar. Kemudian kita ada pengurus wilayah utara, pengurus wilayah selatan, pengurus wilayah timur. Jika dalam Malaysia ni kita boleh lihat juga kita ada pengurus bagi wilayah Sabah dan Sarawak, wilayah Borneo. Seterusnya yang keempat, struktur organisasi berdasarkan pelanggan. Diwujudkan berdasarkan keperluan dan kehendak pelanggan, dan biasanya wujud dalam organisasi yang menawarkan perkhidmatan. Ini pelajar perlu ingat, keywordnya untuk perniagaan yang berasaskan perkhidmatan biasanya mengamalkan struktur organisasi berdasarkan pelanggan. Kita lihat contoh struktur organisasi diketuai oleh pengurus besar. Di bawahnya terdapat bahagian jabatan bagi pelanggan A, kemudian pelanggan B dan pelanggan C. Kalau kita lihat di sini, contoh ni adalah melibatkan perbankan. Terdapat perkhidmatan kaunter, ada mesin ATM dan juga perkhidmatan nasihat pelamburan. Selalunya perkhidmatan ini ditawarkan oleh pihak bank. Jadi kita boleh ingatlah contoh untuk bank. Seterusnya yang terakhir, struktur organisasi berdasarkan matriks. Matriks dikenali sebagai sistem berbilang arahan.
Sebab apa? Kerana ini adalah struktur organisasi yang menggabungkan struktur organisasi fungsian dan produk. Okay, dalam satu struktur organisasi ini menggabungkan dua jenis struktur organisasi. Kita lihat di sini. Yang pertama, bagi barisan yang pertama ini, okay, kita lihat ada pengarah projek, pengarah operasi dan pengarah kewangan. Itu melibatkan struktur organisasi berdasarkan fungsian. Kemudian kita lihat di sini ada eksekutif produk A dan eksekutif produk B. Okay, yang ni adalah melibatkan struktur organisasi berdasarkan produk. Yang atas ni fungsian, yang bawah ni produk. Jadi struktur organisasi berdasarkan metrik ini adalah gabungan bagi dua jenis struktur. Jadi itu saja perkongsian daripada cikgu untuk hari ini. Bagi bahagian kedua, kandungan asas bagi bab 1 perniagaan tingkatan 5, bab 1 pengurusan sumber manusia. Cikgu harap pelajar-pelajar dapat menguasai kandungan bagi bab 1 ini. Jangan lupa teruskan menonton channel Cikgu Washita untuk pelbagai lagi perkongsian yang menarik. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera.